Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapakah kita disuruh untuk berusaha mencari malam Lailatul Qadar? Apa yang saya nak bicarakan di sini, perbezaan di antara mencari malam Lailatul Qadar dan qiyam pada malam tersebut, dan juga dipertemukan ataupun bertemu dengan tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi tiga perkara ni adalah sedikit perbezaan. Berusaha mencari malam Lailatul Qadar, kenapa disuruh? Tidak lain dan tidak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberi ganjaran ataupun pahala terhadap usaha-usaha yang dibuat oleh setiap insan dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Saya boleh datangkan sedikit contoh agar kita mudah ambil pengajaran daripada ketiga-tiga perkara yang kita nak nampak perbezaan dia. Pertama, mereka-mereka yang telah dijemput ataupun telah dipelawa oleh pihak istana, iaitu raja sendiri, untuk hadir berbuka puasa di istana. Jadi lalu mereka pun pergi kat sana. Setelah selesai makan dan juga bersolat tarawih di sana, mereka pun pulang. Dev-dev yang menghadiri jemputan raja ini akan berkata sesama mereka, "Meja awak kan, makan apa tadi? Kan, apa hidangan kat sana?" Rata-rata semua beritahu adalah benda yang sama. Tetapi ternyata apabila ditanya, masing-masing memberitahu keadaan puas, rasa seronok dan rasa istimewanya jemputan itu. Kerana makanannya pun sedap. Kemudian dalam ramai-ramai itu tanya, dapat salam tak dengan raja? Ada kata tak, ada kata dapat. Kemudian tanya lagi, apa yang kamu dapat di sana? Kami bukan setakat dapat salam, kami dapat berselfie dengan raja. Dan kami bukan setakat dapat berselfie, kami dapat lagi buah tangan daripada raja. Jadi mereka-mereka yang menerima specialist daripada raja ini, hadiah daripada raja berbentuk selfie ke, senyuman, salaman dan juga buah tangan ni, mereka nampak jelas kegembiraan melalui cerita-cerita yang dibuat kepada kawan-kawan dia yang hadir, sama-sama hadir dan juga yang tidak hadir. Begitulah juga mencari Lailatul Qadar ini ada ganjaran yang khusus yang Allah SWT ingin berikan kepada hamba-Nya. Kemudian qiyam di malam Lailatul Qadar itu sendiri. Qiyam maksudnya beramal, beribadat di malam Lailatul Qadar itu sendiri ada amalan-amalan, ada ganjaran yang khusus juga, bergantung kepada apakah pengisian, apakah dia amalan-amalan yang kita ketengahkan dan kita lakukan pada malam tersebut. Begitu juga hadiah yang tak semua orang dapat, iaitu melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu berlaku, yang mana Allah SWT beri kepada orang yang dikehendaki. Bagi golongan kasyaf contohnya, mereka dapat melihat pokok bersujud contoh. Bagi orang yang pada malam tersebut biasa pergi ke laut, air masin, tiba-tiba malam tu air jadi tawar dan sebagainya. Jadi tanda-tanda ni juga ada satu hadiah orang yang menerimanya mendapat satu kepuasan apabila dia sendiri pada malam tersebut dia tahu, dia qiyam dan dia tahu malam tu malam Lailatul Qadar. Bagaimanakah perasaan dia? Bagaimanakah kegembiraan dia? Berbanding dengan orang yang hanya qiyam, tidak diperjelaskan, tidak diberitahu, tidak dinampakkan amarat ataupun tanda-tanda Lailatul Qadar itu berlaku. Ada satu perbezaan, hati gembira, kepuasan yang berlainan. Ini adalah khususiat ataupun perkara-perkara yang Allah SWT ingin berlaku ke atas hamba-Nya sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mereka-mereka yang dirahsiakan malam Lailatul Qadar itu, tetapi dia sendiri dengan semangat yang gitu beramal
dengan sama ada melalui melalui qiyamnya itu dengan solat tarawihnya, witirnya, tahajudnya, solat tasbihnya, doanya, tangisannya, baca lagi doa-doa yang khusus, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ataupun fa'fu anna. Baca doa ni dengan juga amalan-amalan istighfar untuk diri, istighfar untuk orang lain. Jadi membaca Al-Quran lagi sebelum subuh, fajar diperuntukkan lagi. Jadi tangisan malam tersebut lagi. Jadi amalan-amalan ni juga adalah merupakan satu hadiah, limpahan daripada Allah SWT. Kalau Allah tidak mengizinkan kita buat perkara ni di malam, walaupun di malam Lailatul Qadar, dengan amalan yang semarak amalan ini, maka kita tak akan dapat. Mungkin kita hanya dapat 2 rakaat semayang saja. Kan? Itu adalah anugerah daripada Allah SWT yang perlu kita syukur, dan Allah pasti akan mengganjari. Dan Allah beri kekuatan untuk buat keseluruhan amal-amal yang dikehendaki itu adalah bergantung kepada istiqdad, kesediaan, dan juga kesediaan satu, keinginan yang begitu tinggi dalam hati kita. Dan ada pun orang yang hanya mencari saja, kan? Dia mencari Lailatul Qadar, kan? Mencari, walaupun dia tak tahu malam tu adalah malam Lailatul Qadar, dia sentiasa mencari. Mungkin dalam pencarian dia sepanjang bulan Ramadan ataupun 10 hari yang akhir, kan? Dia mencari berusaha. Dia tidak tahu bahawa malam tu malam Lailatul Qadar, tetapi dia berusaha mencari. Jadi usaha mencari malam Lailatul Qadar itu sendiri akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kata tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setakat ini faham dan agak nampak 3 perkara yang saya sebutkan tadi agak mungkin membantu kita. Walau bagaimanapun, mengapakah Allah rahsiakan malam Lailatul Qadar? InsyaAllah saya akan beritahu selepas ini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.